Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Irfan bin Mas'ud, nombor metrik 048895, daripada Fakulti Kontemporari Islam, Program Sejarah dan Tamadun Islam. Hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah perundangan Islam pada zaman tabi'in. Jadi pada poin pertama yang saya akan bawa ini, zaman tabi'in. First, kita kena kenal dulu apa itu tabi'in. Tabi'in merupakan generasi yang pernah hidup bersama sahabat baginda dan mendapat ilmu secara langsung dari mereka. Jadi mereka ni merupakan golongan yang malangnya tidak sempat bersama dengan baginda Rasulullah SAW ketika hayat beliau. Namun begitu, mereka cukup bertuah untuk mendampingi sahabat Rasulullah secara langsung daripada mereka. Kebanyakan mereka ni muncul selepas pelantikan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah, selepas penarikan diri anak Ali bin Abi Talib iaitu Al-Hasan demi menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Seterusnya, ciri-ciri keistimewaan tersendiri pada zaman tabi'in. Yang pertama, hukum yang berdasarkan ijma' sukar untuk diperolehi. Kita tengok lagi seterusnya, ekoran sahabat yang mulai keluar dari Hijaz dan tinggal di wilayah-wilayah yang baru dibuka, Syam, Mesir dan Iraq. Disebabkan penguasaan Empire Islam yang makin meluas, banyak sahabat yang telah keluar atas tugas yang diberikan ataupun berhijrah demi menyampaikan dakwah Islam. Jadi banyak ijma' yang sukar untuk diperolehi sebab hal inilah. Seterusnya, ar-ra'i, itu ijtihad lebih meluas berbanding zaman sebelumnya. Ekoran banyak masalah baru yang tidak wujud sebelumnya. Jadi disebabkan banyak masalah-masalah yang timbul ketika zaman itu, timbullah salah satu cara iaitu ijtihad yang meluas disebabkan hal ini. Seterusnya, faktor yang membawa kepada kesan arus perubahan perundangan. Yang pertama, penghijrahan para ulama. Ekoran bertambahnya wilayah pada zaman Khalifah. Macam saya cakap tadi, disebabkan Empire Islam ni meluas, makin meluas, hasil peperangan maupun penaklukan maupun pembebasan yang telah dijalankan oleh tentera Islam, banyak ulama yang telah berhijrah keluar daripada pusat Islam ketika itu untuk menjalankan tugas. Di sini kita dapat lihat para sahabat mula keluar dari bumi Hijaz untuk bertugas sebagai gubernur, guru, mufti, qadi, yang menyebabkan mereka terus menetap di kawasan tersebut. Jadi mereka ada tugas masing-masing yang perlu dijalankan dan menyebabkan mereka terus menetap di kawasan yang ditugaskanlah. Tidak semua dari kalangan sahabat yang mempunyai pemikiran yang sama, pencapaian ilmu yang sama, kefahaman yang sama dan kemampuan berijtihad yang sama. Kita mafhum yang sahabat ini juga manusia, mereka juga mempunyai kekurangan. Macam bawah poin seterusnya, tidak semua hadis fatwa yang diketahui. Jadi dihafaz oleh seseorang sahabat, dihafaz oleh sahabat lain. Jadi tidak semua fatwa maupun hadis tak semestinya orang ni hafal, orang ni pun hafal, tidak. Jadi mereka banyak bertukar-tukar pendapat. Sukar bagi para mujtahid untuk bertemu secara langsung. Ekoran alat berhubungan yang memakan masa yang lama. Jadi kita tahu zaman dulu tidak secanggih zaman sekarang. Mereka tidak mempunyai kemudahan internet dan sebagainya dan memerlukan kepada kenderaan hidup seperti haiwan yang ada ketika itu. Ini menyebabkan banyak furuk fiqah kadang-kala berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebabkan perbezaan petugas ataupun ulama di kawasan itu, jadi banyak pemikiran yang berbeza. Seterusnya, Khalifah Bani Umayyah menjauhi sirah ulama salaf. Dan poin kedua ini banyak kita dapat lihat pada zaman Yazid, iaitu anak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tengok dulu pada poin ni, menyimpang dari sudut akhlak, amalan, cari hidup dan lari daripada jalan ulama salaf yang disegani. Cara ulama salaf iaitu wara' dan bertakwa. Seterusnya, menitik beratkan urusan politik dan kenegaraan dan tidak memperluaskan bidang agama. Jadi khalifah ketika ini hanya menumpukan pada kuasanya, hanya memperluaskan apa yang dia rasa berhak untuknya. Jadi mereka tidak menitik beratkan hal-hal agama. Seterusnya, lari daripada ajaran
ulama maupun khalifah sebelumnya. Poin seterusnya, suka menghukum berdasarkan fahaman ijtihad mereka biarpun ada yang tidak dipersetujui oleh ahli fiqh. Terdapat sebahagian sahabat dan tabi'in yang enggan memberi taat serta kepada setengah khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah menggunakan kekerasan terhadap para penentang ulama yang enggan memberi kesetiaan. Disebabkan hal ini, ramai dari kalangan sahabat dan tabi'in mengasingkan diri dari penguasaan khalifah, khususnya Bani Umayyah. Disebabkan hal-hal ini, banyak ulama dan tabi'in lari daripada penguasaan khalifah ketika itu disebabkan mereka yang salah menggunakan kuasa. Seterusnya, meluasnya periwayatan hadis. Pada taman tersebut, meluasnya periwayatan hadis disebabkan banyak para penghafaz dan periwayat hadis yang bertaburan. Banyak ahli fiqh saling bertanya untuk mendapatkan sumber fatwa dan hadis. Oleh sebab itu, periwayatan hadis merupakan sesuatu yang perlu. Daripada penghijrahan ini, timbullah suasana di mana wilayah yang dihuni oleh para sahabat dan tabi'in menetapkan hukum berdasarkan hadis berbanding dengan daerah yang lain yang kekurangan hadis dan menggunakan arwah yang ijtihad. Poin seterusnya, munculnya hadis palsu. Salah satu faktor yang besar disebabkan munculnya hadis palsu. Pemalsuan hadis berlaku ekoran peristiwa pertelingkahan antara Ali dan Muawiyah. Yang ini biasanya daripada puak Syiah sendiri yang banyak mengeluarkan hadis-hadis untuk ketengahkan Ali, keutamaan Ali. Syiah merupakan kumpulan terawal yang menceritakan hadis macam saya cakap tadi. Kemunculan hadis palsu menyebabkan perkembangan fiqh makin merosot. Salah satu kesan buruk daripada hadis palsu ni, sebab timbulnya hadis palsu. Yang pertama, persengketaan sudut agama, faktor keagamaan, dendam dan tidak senang hati dengan perluasan kuasa serta Islam yang telah sebar meluas. Lahirlah golongan yang bertopengkan Islam demi meruntuhkannya. Ini kita faham daripada apa yang poin telah tunjukkan, ta'assub fanatik terhadap mazhab tertentu. Jadi banyak mazhab atau pemahaman kita itu, contohnya Syiah, Khawarij, Murji'ah yang banyak mencipta hadis untuk menyokong dasar mereka. Seterusnya, bertujuan mendampingi khalifah, mendampingi ataupun dalam bahasa kita sekarang kita panggil bodek, untuk mendapatkan kesenangan daripada khalifah. Kumpulan menumpukan tentang kelebihan amalan tertentu. Mereka mencipta hadis untuk menumpukan dengan memberi penerangan keutamaan amalan ataupun ibadat tertentu, menggalakkan ke arahnya dan mengancam jika meninggalkannya. Seterusnya, terdapat segelintir ulama yang berhujah dengan dalil Al-Quran dan hadis sahaja. Pencipta hadis palsu menemui ulama tersebut dan membawa kata-kata sahabat dan mendakwa itu adalah hadis Rasulullah. Jadi tipulah di situ. Seterusnya, lahirnya ulama mawali. Mawali ini merupakan golongan yang apabila tentera Islam datang ke suatu tempat dan menawan kawasan itu, orang yang ditawan itu digelar mawali. Ekoran penaklukan Syam, Iraq, Mesir, terdapat ramai kalangan tempatan yang menjadi tawanan. Mawali umumnya dari kalangan kanak-kanak serta golongan bukan Arab yang menjadi tawanan. Seterusnya, memeluk Islam di bawah jagaan penghulu ataupun tuan mereka. Banyak majlis ilmu yang diadakan dihadiri dari kalangan bukan Arab dan mawali yang memeluk agama Islam. Mereka begitu tekun, berminat dan sentiasa mendampingi ilmu yang wujud ketika itu hingga dapat menguasai berbagai lapangan ilmu dengan cepat. Lapangan berbagai ni Arab, seperti yang dapat dilihat dalam poin ni, Arab, Al-Quran, hadis dan fiqh dan sebagainya. Okey, jadi yang terakhir yang saya hendak sampaikan, mufti yang terkemuka di zaman tabi'in. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri, nama yang tak asing lagi bagi kita. Jadi pengenalan untuk Imam Al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'id Al-Hasan ibn Abu Al-Hasan Yasar Maula Zaid ibn Thabit Al-Basri, nama beliau. Sebenarnya beliau lahir 2 tahun sebelum kewafatan Khalifah Umar Al-Khattab. Sinopsisnya, hidup meruwayatkan banyak hadis dan fatwa daripada sahabat dan tabi'in yang ada pada zamannya. Seterusnya, beliau merupakan salah seorang perawi yang thiqah, imam mujtahid dan ulama besar pada zamannya. Pernah dilantik sebagai mufti dan hakim di Basrah pada zaman cucu Umar Al-Khattab, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
sesungguhnya beliau telah meninggalkan kumpulan fatwa yang banyak sekali, dikatakan hampir mencecah 7 buah buku yang tebal. Kita dapat lihat khalifah, ulama-ulama pada zaman tabi'in banyak yang hebat-hebat, salah satunya Imam Abu Hasan Al-Basri. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.